Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3. Tajuknya Sirah, meneladani sifat tabligh. Kamu boleh buka buku teks muka surat 108. Meneladani sifat tabligh, muka surat 108. Mari kita belajar bersama-sama. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Ini bermaksud tabligh ialah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Itu adalah tabligh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah, menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Baiklah murid-murid, mari kita dengar perbualan antara Siti dengan ayahnya tentang tabligh. Ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ustaz beritahu tadi. Ayahnya berkata, "Bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya supaya Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Mari murid-murid baca bersama-sama. Ballighu anni walau ayah. Sekali lagi. Ballighu anni walau ayah. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah memeluk Islam. Cabaran yang dihadapi oleh baginda, ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tindakan Nabi Muhammad, amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak berputus asa dalam menyampaikan dakwahnya. Dalam satu peristiwa di Bukit Safa, Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa cabaran yang diterima? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan membulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab
bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyakiti baginda. Jadi, apa tindakan Nabi, murid-murid? Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Mereka sedang buat apa ni, murid-murid? Gambar tadi berkaitan dengan peristiwa ini. Peristiwa ini adalah berlaku di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Apa cabaran yang dihadapi oleh Nabi? Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Terusnya, Nabi berdakwah dengan cara penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habasyah, Parsi dan Mesir. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Nabi? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Jadi, apa tindakan Nabi Muhammad? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Baiklah murid-murid, apakah kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh? Pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliyah seperti menilik nasib dihapuskan. Sebagai rumusan pelajaran kita pada hari ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Baiklah murid-murid, untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid tentang tajuk tabligh pada hari ini, mari sama-sama kita tonton video ini. Sifat tabligh ini merupakan salah satu daripada sifat wajib bagi Nabi. Isi pelajaran pertama kita pada kali ini adalah apakah yang dimaksudkan dengan sifat tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Para Nabi menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Bagi mendalami tentang tajuk sifat tabligh ini, Ustazah akan ceritakan tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun baginda menerima tentangan yang hebat daripada kaum musyrikin Mekah. Sebagai umat Islam, contohilah kegigihan Nabi Muhammad ini dalam berdakwah. Murid-murid boleh menyampaikan ajaran Islam kepada rakan-rakan. Contohnya, ajaklah rakan-rakan untuk menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umatnya agar menyampaikan ajaran Islam seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi "Ballighu anni walau ayah", yang bermaksud sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Bukhari.
Seterusnya, kita akan belajar tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah akan ceritakan beberapa kisah tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Kisah pertama iaitu bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah secara sulit. Setelah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memulakan dakwah kepada orang yang rapat dan terdekat dengan baginda. Beberapa orang yang terdekat dengan baginda telah menerima ajaran Islam, antaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan juga Zaid bin Harithah. Dalam menyampaikan dakwah secara sulit ini, Nabi Muhammad menghadapi beberapa cabaran. Antaranya, ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk bapa saudara baginda sendiri iaitu Abu Talib. Namun, Nabi Muhammad tetap amanah memikul tanggungjawab bertabligh. Baginda tidak berputus asa. Seterusnya, peristiwa di Bukit Safa. Bukit Safa mempunyai kisah sejarah Islam yang sangat penting kerana di sini bermulanya dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa menyeru supaya penduduk Mekah mentauhidkan Allah. Namun, seruan baginda mendapat tentangan yang hebat, terutama daripada bapa saudaranya Abu Lahab. Setelah bermula dakwah secara terang-terangan ini, baginda dan keluarga sering dihina, dicaci dan dipulaukan oleh penduduk Mekah. Abu Lahab pula sering melakukan perkara yang menyakiti baginda. Namun, baginda tetap sabar dan bertindak mengatur strategi dakwah yang lebih meluas. Seterusnya, kisah dakwah baginda ke Taif. Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat sedih. Khadijah, isteri yang dicintai, dan Abu Talib, bapa saudara yang disayangi, telah meninggal dunia. Kekejaman dan penolakan kaum musyrikin Mekah pula semakin hebat. Maka Rasulullah bersama Zaid bin Harithah telah pergi keluar Mekah, iaitu ke Taif untuk berdakwah. Namun, usaha baginda di sini tidak membuahkan hasil. Semua penduduk menolak dakwah baginda. Malahan, baginda telah diusir dan dilempar dengan batu sehingga cedera dan berdarah. Akan tetapi, Nabi Muhammad tidak membalas perbuatan mereka dengan kekerasan. Nabi Muhammad semakin kekal berdakwah. Selain berdakwah secara bersemuka, Nabi Muhammad juga berdakwah melalui penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada pemimpin-pemimpin negara. Namun cabarannya di sini, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Umat Islam pula diancam dan diperangi. Namun Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwah. Baginda juga memperkukuhkan negara Islam Madinah. Akhir sekali, untuk tajuk ini kita akan mengetahui kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Antaranya, ajaran Islam tersebar luas. Seterusnya, semakin ramai masyarakat meninggalkan penyembahan berhala. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan amalan jahiliyah seperti menilik nasib dapat dihapuskan. Sila buat latihan muka surat 106, 107 dan 108 dalam buku aktiviti.